Okey, macam mana kalau kita nak tahu soalan tu dia nak cari bilangan mol ke ataupun bilangan zarah? Okey, awak tahu bilangan zarah terdiri daripada atom, molekul dan juga ion. Okey, kita tengok balik, imbas balik pada topik sebelum ni. So, awak tahu jirim boleh wujud sebagai unsur dan juga sebatian. So, unsur tu apa yang membentuk unsur? Yang membentuk unsur adalah atom. Manakala sebatian, yang membentuk sebatian boleh wujud sebagai molekul, sebatian yang terdiri daripada molekul dan juga sebatian yang terdiri daripada ion. Macam mana kita nak bezakan molekul dan juga ion? So, yang membentuk molekul adalah atom, bukan logam. Manakala yang membentuk ion adalah atom logam dan juga atom bukan logam. So, macam mana kita nak kenal pasti atom logam dan juga atom bukan logam? Kita boleh rujuk pada jadual berkala. Yang belah kiri adalah atom logam, manakala yang di belah kanan jadual berkala adalah atom bukan logam. So, ion. So, kita sentuh sikit pada ion. So, awak tahu atom logam akan membentuk ion bercas positif. Macam mana atom logam jadi ion bercas positif? Atom logam perlu melepaskan elektron, barulah dia boleh menjadi ion yang bercas positif. Manakala atom bukan logam, dia perlu menerima elektron untuk membentuk ion bercas negatif. Kalau atom bukan logam, so dia bentuk molekul. So kalau molekul, apa yang boleh kita cari? Kita boleh cari bilangan molekul. So bilangan molekul bagi atom. Contohnya molekul amonia. So molekul amonia kita boleh cari apa? Kita boleh cari bilangan molekul. So dia ada satu molekul amonia. So bila kita cari kita boleh cari bilangan molekul. So kita tahu yang membentuk amonia adalah atom bukan logam. So nitrogen dan hidrogen adalah atom bukan logam. So ada 4 atom bukan logam, iaitu 1 atom nitrogen dan juga 3 atom hidrogen. So dekat sini soalan boleh tanya bilangan molekul ataupun bilangan atom kalau dia bagi molekul amonia. Manakala ion pula, kita boleh cari bilangan unit formula. Formula ni dia bergantung kepada sebatian apa yang dia bagi. Contohnya kalau dia bagi sebatian natrium klorida. Macam mana kita nak tahu natrium klorida ni adalah ion? So kita tahu natrium ni adalah atom logam, manakala ion klorida ni terbentuk daripada atom bukan logam. Natrium terletak dekat belah kiri, klorida terletak di belah kanan. So atom logam dan juga atom bukan logam. Jadi dia ada sebatian ion. Jadi apa yang kita boleh cari? First kita boleh cari bilangan. Kalau soalan tanya dia nak cari bilangan unit formula. So formula tu boleh tukar bilangan unit natrium klorida. So ini adalah bilangan unit formula. Formula tu bergantung. Kalau dia nak cek natrium klorida, maknanya bilangan unit natrium klorida. Jadi natrium klorida terdiri daripada ion bercas positif dan juga ion bercas negatif. So kat sini kita boleh cari apa? Kita boleh cari bilangan ion. So kita tahu dekat sini ada satu ion natrium plus. So satu ion bercas positif dan juga satu ion yang bercas negatif. Contohnya soalan yang cikgu bagi ni. Kat sini kalau awak faham, awak boleh bezakan antara soalan tu nak bilangan mol ataupun bilangan molekul, ataupun dia nak bilangan ion ataupun bilangan unit formula. First kali kita nak bezakan macam mana dia nak kalau soalan tu nak bilangan mol dan juga bilangan molekul. Kalau bilangan mol, so awak tahu bilangan mol ada unit. Bilangan mol ada unit. Kalau dia nak cari bilangan mol, dia ada unit. Apa unit dia? Unit dia adalah mol. So kalau dekat belakang tu dia tulis mol, maknanya dia nak cari bilangan mol lah. Bilangan molekul dia mesti dalam bentuk piawai. Maknanya darat 10 kuasa berapa. 10 kuasa berapa. Itu adalah bilangan molekul. So kat sini
kita kena ingat formula yang ini. Bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. So, awak kena ingat zarah ni boleh terdiri daripada apa? Boleh terdiri daripada atom, ion ataupun molekul. Okey. So, kita tengok soalan nombor 1. So, dia kat sini dia bagi 1 mol klorin. Okey. 1 mol klorin maksud dia, kalau kita masukkan dalam persamaan, 1 mol klorin. Okey, dia nak cari bilangan molekul. So, kat sini dia nak cari bilangan molekul bahagi dengan nombor Avogadro. So, nak cari bilangan molekul, nombor Avogadro darab dengan 1 mol. So, kita akan dapat 1 darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. So, kita tahu molekul klorin ni terdiri daripada 2 atom klorin. So, kita tahu dia ada 2 atom. So, kalau 1 mol klorin sama dengan 2 atom. So, sama dengan berapa? Maknanya ada 2 mol atom klorin. Jadi, kat sini bilangan mol dia 1 darab dengan 2 darab dengan nombor Avogadro. So, kita dapatlah bilangan atom bagi klorin. Okey, so sama juga 1 mol amonia. Maksud dia ada 1 darab dengan nombor Avogadro. Ni awak tukarlah darab, tekan kalkulator dapat berapa. Okey, so 1 mol amonia ada berapa mol atom? So 1 mol amonia ada. Okey, jadi 1 mol amonia. So 1 mol amonia ada 4 mol atom. So, ada 1 natrium, 1 atom natrium, 1 atom 3 atom hidrogen. So, maknanya kat sini ada 1 mol nitrogen, ada 3 mol atom hidrogen. Macam mana nak tahu? Ni, ini maksud dia ada 1, sini 3 ni menunjukkan bilangan bagi atom hidrogen. So, ada 3 atom hidrogen. Okay, so kat sini dia hanya nak cari bilangan mol saja. Perlu tak awak darab dengan nombor Avogadro? Tak payah. Okay, sebab dia dah bagi unit. Maknanya dia hanya nak cari bilangan mol. Kalau dia tak bagi, dia tak tulis mol ni, maksudnya barulah awak kena darab dengan nombor Avogadro. Okay, so 1/4. Okay, awak kena ingat, kita bandingkan mesti dengan 1 mol dulu. So, 1 mol amonia sama dengan 1 mol amonia. Okay, sorry. So, 1/4 yang ini. So, nak cari molekul. Maknanya mesti apa? Mesti dalam bentuk piawai yang awak kena darab dengan nombor Avogadro. So, masukkan saja dalam formula yang ini. Okay, so dia dah bagi 1/4 mol amonia. So, dia nak cari bilangan molekul. Okay, per dengan nombor Avogadro. So, kita darab sahaja 1/4 darab dengan nombor Avogadro. Okay, so macam mana kita nak tahu berapa mol atom? So, mol maknanya dia nak cari bilangan mol. Okay, kita kena mula daripada 1 mol amonia. Kita tahu ada 4 mol atom. Okay, ni ada 4 mol atom. So, kalau dia bagi 1/4 mol amonia, berapa pula bilangan mol bagi atom? So, macam mana awak nak cari X ni? Kita darab silang. So, awak akan dapat 1/4 darab 4. So, kita dapat 1 mol atom. Kita dapat 1 mol atom. So, sini sama dengan 1 mol atom. Bila 1/4, kita dapat sama dengan 1 mol atom. Okay, faham ya? Ini dia punya persamaan dia. Dia mesti mula daripada 1 mol amonia. Okay, untuk 1 mol amonia ada 4 mol atom. Tapi kalau dia bagi untuk 1/4 mol amonia, ada berapa mol atom dekat sini? Jadi, kita darab silang 1/4 dan 4. So, awak dapat 1 mol atom. Okay, maknanya ada berapa mol atom? Ada berapa bilangan mol atom nitrogen? So, dekat sini ada 1/4 mol ataupun 0.25 mol. So, kalau kat sini ada berapa? Macam mana kita nak dapat 1/4? Awak guna macam ni. 1 mol.
cikgu guna warna biru lah. Okey, macam mana kita dapat 1/4? Dia macam ni sebenarnya. Kita kena bandingkan dengan 1 mol. Okey, 1 mol amonia ada berapa mol? Ada berapa mol atom nitrogen? So, sini ada 1. So, ada 1 mol atom nitrogen. So, kalau dia bagi 1/4 mol amonia, so ada berapa mol ni? So, kita darab saja 1/4 darab 1. So, kita dapat 1/4 ataupun 0.25 mol. Okey, macam mana pula dengan atom hidrogen? So, kat sini kita gantikan dengan atom hidrogen. So, ada berapa atom hidrogen? Dekat sini ada 3 atom hidrogen. Sebab tu awak akan dapat 1/4 darab dengan 3. So, kita akan dapat kat sini 3/4 ataupun 0.75 mol. Okey, 0.75 mol. Okey, so dia nak cari bilangan atom. So, terus ingat, bila nak cari bilangan atom, dia mesti darab dengan nombor Avogadro. So, kita dah dapat bilangan mol tadi. So, 0.25 ataupun 1/4 darab dengan nombor Avogadro. Okey, sebab ni kita dapat bilangan mol dia. Okey, kalau kat sini pula 0.75 darab dengan nombor Avogadro. Awak kena ingat, bila dia nak bilangan atom ke, bilangan mol ke ataupun bilangan ion, mesti darab dengan nombor Avogadro. Maknanya kita kena tahu dulu bilangan mol. Okey. So, yang ni adalah unit magnesium klorida. Okey. Unit magnesium klorida. So, kita tahu kat sini ada Mg2 plus dengan 2Cl, 2 ion klorida. Okey, sama. Macam mana kita tahu bilangan mol? Buat macam ni. Mesti daripada 1 mol. Kalau 1 mol magnesium klorida, so kita tahu dia ada, so 1 mol magnesium klorida dia ada 1 mol ni. Dia ada 1 mol ion magnesium 2 plus. So, kalau dia ada 2 mol, so kalau dia nak cari untuk 2 mol magnesium klorida, so berapa mol ion magnesium yang ada? Kita darab sahaja dengan kita darab silang, so kita dapat 2 mol ion magnesium 2 plus. So, sini 2. Okey, kalau yang ni, berapa mol ion klorida? So, sama juga. Untuk 1 mol, kita bandingkan dulu untuk 1 mol magnesium klorida. So, dia ada, so sini ada 2 mol ion klorida. Tapi soalan nak, kalau 2 mol, kalau dia bagi 2 mol magnesium klorida, so sama dengan berapa mol klorida. So, nak cari X ni, kita darab silang je kan. So, awak akan dapat 4 mol ion klorida. So, sini sama dengan 4 mol. So, bila kita dah tahu bilangan mol, boleh tak awak cari bilangan ion? Terus ingat, kalau dia nak cari bilangan ion, mesti darab dengan nombor Avogadro. Macam mana kita tahu darab ni? Daripada formula yang ini. Dia dah bagi bilangan mol, so nak cari bilangan zarah, kita darab dengan nombor Avogadro. So, 2 darab dengan nombor Avogadro. Kalau kat sini, 4 darab dengan nombor Avogadro. Okey. So, sama juga macam ni molekul. Maknanya kena buat apa? Darab dengan nombor Avogadro. So, kita terus kepada bilangan mol sama dengan 2 mol. Darab dengan nombor Avogadro. Nanti awak cari sendiri lah. Awak kira sendiri lah dapat berapa. Okey. So, berapa mol atom dia ada? Okey. Mesti ingat, mesti mula daripada kalau 1 mol atom sulfur dioksida. So, kita ada berapa atom dalam ni? Kita ada 1 sulfur, 2 oksigen. So, kita ada 3 mol atom. Tapi soalan nak 2 mol. So, kalau dia bagi 2 mol sulfur dioksida, so kita akan dapat 6 mol atom. So, sehingga dapat 6 mol atom dan maknanya 2 daripada mol atom sulfur, 4 daripada mol atom oksigen. Okey, kalau tak tahu kita buat macam ni lah. Okey, sama juga 1 mol sulfur dioksida ada berapa mol, ada berapa atom sulfur? Sama dengan 1 mol atom sulfur. Okey, 1 mol atom sulfur. Tapi soalan nak apa? Soalan nak 2 mol sulfur dioksida. So, sama dengan 2 darab 1. So, kita dapat
2 mol atom sulfur. So, bila nak cari bilangan atom, kita kena darab. So, 2 darab dengan apa? Darab dengan nombor Avogadro. So, yang ini pun 4 darab dengan nombor Avogadro. So, boleh beza ya. Bilangan mol, bilangan molekul, bilangan atom dan juga bilangan ion. Ingat kalau nak cari bilangan mol, mesti ada unit, iaitu unit dia adalah mol. Okey, kalau nak cari bilangan atom ke molekul ke ataupun ion, mesti darab dengan nombor Avogadro. Maksudnya jawapan dia dalam bentuk PYY.